Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 129. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki. Hari ini Amir dan juga Izzy diberikan cuti dan Di Singapura. Di Singapura baru nak bertolak balik sebab aku dengar Luqman Hakim pun baru bertolak balik ke Belgium dan tak salah aku dia on call sekali lah, tak tahulah sama flight ke apa kan. Player Malaysia mungkin dah pulang lah ke Di Ridon macam mana? Di Ridon mungkin dia shopping dulu kat Singapura. Mungkin lah, tak tahu. Okey, episod kali ni kita nak rumusan rumusan daripada dua perlawanan. Puas hati ke tak puas hati ke, ataupun apa perlu yang kita rasa perlu diperbaiki, apa pandangan kita orang kan pasal selepas menentang lawan Singapura lawan Filipina dan Singapura, satu menang dan satu kalah. Okey, macam mana Juf, selepas dua perlawanan persahabatan, kau rasa pemain mana yang menarik perhatian kau lah? Menarik perhatian, boleh aku bagikan ramai juga yang kawan-kawan di warga Twitter dan aku rasa di social media lain memujilah, yang kita tahulah first debut untuk Kuzaimi PE, pemain centre back, asalnya pemain back kiri sebenarnya, yang berkaki kiri, back kiri, left back, yang telah bertukar tempat kepada centre back yang nampak dia lebih selesa. Aku rasa itu adalah satu, orang kata, kebaikan lah dari segi player. Kalau kita tengok dari segi player adalah benda yang baik, kerana kita orang kata pasukan Harimau Melaya kita dah agak, aku rasa mungkin yang terakhir, aku boleh cakap terakhir adalah Fadli Sas lah, pemain centre back yang sebelah kiri dan kaki kiri. Seingat aku lah, kalau kawan-kawan lain boleh ingatkan lah dalam komen tu, kalau ada aku terlupa, agak lama lah. Jadi aku rasa Kuzaimi PE tu patut diberi kredit dengan first debut, sangat selesa dengan bola. Aku rasa passing dia pun agak baik, ada juga 2-3 passing yang forward passing, dia bukan side passing. Selalunya side passing atau back passing ni adalah normal untuk pertahanan, bukanlah cakap tak bagus, tapi risiko tu rendah. Betul. Passing ke risiko tinggi lah Betul, tapi bila jadi memang macam ni lah, kita akan nampak Kuzaimi ni bagus, tapi bila forward pass tak jadi, macam ada setengah je lagi. Mungkin Amin akan tanya lah pasal Aidil lah, orang akan cakap apa ni, so itulah rumah pemain pertahanan. Okey, aku bagi satu dulu Amin, kau share lah juga kau punya. Okey, aku satu je sebab aku malas lah tak nak bagi banyak-banyak lah. Okay. Aku menarik perhatian aku, yang impress aku lah dalam bahasa Inggerisnya, Syamir Kuti Abab. Satu, sebab aku rasa kita jarang tengok dia bermain, untuk JDT pun jarang, tapi bila dua perlawanan ni kita nampak dia mungkin dia lebih sangat sesuai dengan sistem Kim Panggon ni, yang suka bermain macam Jufri pernah sebut, suka bermain defensive midfielder, tapi defensive midfielder yang bertenaga, yang memotong bola, yang senang cerita, Syamir ni first of all dia baru 24 tahun, muda lagi. Kalau kau tengok struktur Kim Panggon tu, dia sangat selesa berada di formasi Kim Panggon tu. Banyak macam mana, sebab dia ada kat situ, dia bagi banyak kelebihan kepada Safiq dan juga Kogi untuk menyerang. Betul. Sebab dia punya posisi tu untuk menghalang semua serangan, dan dia sebenarnya macam dia banyak tenaga. Syamir ni seorang yang dia macam mana nak cakap, dia lain daripada Azam. Azam kalau bermain di posisi tu, dia lebih kepada distribution. Tapi kalau suruh Azam berlari, bertenaga, tak, itu bukan Azamnya game dari tenaga, orang kata work rate lah, tenaga kerja. Yes, work rate. Kira bertenaga lah, hard working, kerja keras lah. Lepas tu aku tertarik, yelah macam aku cakap tadi, dia pemain dia, peranan dia macam, dah lah dia bagi Safiq dengan Kogi untuk menyerang, dia juga sebenarnya memberi lesen kepada Dion dan juga Corbin untuk menyerang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. So kalau apa-apa hal jadi kena counter attack, dia akan cover dulu space tu ataupun ruang kosong tu. So itulah transisi dari bawah untuk menyerang adalah daripada Syamir juga. Maksudnya forward pass tu datang daripada Syamir juga, kalau bukan datang daripada Kuzaimi PE ataupun pada perlawanan pertama Syarul Saad kan. So walaupun kita nampak sebenarnya hantaran Syamir ni hantaran mudah, tapi nak lepas line
untuk ke depan tu pun bukan mudah juga. Tapi kita tak nampak lah bola-bola macam Syafiq Rahim, through ball semua, itu bukan kerja Syamil. Kerja Syamil adalah transisi daripada pertahanan ke arah untuk menyerang. So mungkin aku boleh bagi short and sweet. Syamil ni Min, mungkin dia adalah true number 6 kita lah, aku rasa. Yes, betul. Dia betul-betul mainkan peranan nombor 6 di dalam satu pasukan tu kan. Ya, betul. So Dan dia tak lebih tak kurang, dia memang memenuhi karakter seorang pemain nombor 6 di dalam padang tu. Dan sebenarnya mungkin dia tak sesuai dengan coach lain. Mungkin dia sesuai dengan sistem Kim Panggon sendiri. Dan dia menyerang, dia melakukan pintasan, apa benda tu semua kerja dia. So, untuk aku yang menarik kat sini, kenapa aku cakap menarik perhatian aku? Sebab dengan JDT, dia tak dapat bermain. Okay? So, kita tahu posisi di JDT adalah Nakso Insa punya posisi. Dan aku rasa Syamil memang tak akan bermain di posisi tu. Memang jarang. Mungkin kecuali Nakso Insa injet ke kecederaan ke apalah. Sakit jantung ke apa kan. Tapi itulah, itu aku punya pemerhatian lah untuk dua perlawanan ni, sebab dia main dua perlawanan, dan aku harap Syamil boleh dipinjamkan kepada pasukan lain macam Syafiq Ahmad lah, kalau diberi izin lah. So itu aku punya Kedah lah ni. Bagi pinjam ke Kedah lah kat Kedah ke Kang Selangor tak boleh, nanti sensitif kan. Kita bagi pinjam Kedah lah, Kedah ke Terengganu boleh kan. Kalau nak dia nak dipinjam negeri asal lah, Penang. Dia asal Penang kan, bukan ke? Rasanya dia Penang mungkin lah, dia asal Penang mungkin. Tapi macam aku cakap lah, dekat JDT dia tak akan dapat peluang bermain. Kalau kau tanya aku lah, mungkin sedikit lah JDT 2 mungkin. Tapi nak beat Nakso Insa memang kau takkan boleh lah. Anyway, kita move on. Okay, ni favourite subjek lah 2-3 hari ni. Ramai peminat yang mengkritik permainan Aidil. Okay, centre back hari tu, especially game kedua lah. Game pertama dia ada masuk second half aku rasa kan, separuh masa kedua. Macam mana kau melihat game ni sahaja, perlawanan ni sahaja, yang dia main sekejap lawan Filipina dan juga menentang Singapura? Apa pandangan kau, Ju? Pandangan untuk daripada dua perlawanan ni je yang kat bawah tu komen jangan nanti ingat aku komen yang lain-lain, sebab aku of course aku tambah lah kan, sebab nanti akan ada. Okay. Untuk perlawanan ni aku rasa sejujurnya selepas bila aku mula tengok dia pun aku macam orang lain tengok macam alah kan, macam kita rasa Aidil ni dah habis. Tetapi bila isu ni timbul, aku tengok balik highlight dan sebagaimana kan, ada dalam Twitter pun ada a few kawan-kawan Twitter menunjukkan kesilapan gol sebagainya. To be fair, dia memang bermain di bawah par sebenar sebagai seorang kapten Harimau Melaya dan seperti Aidil Zafwan yang kita semua kenal. Cuma akan tetapi untuk meletakkan dia especially lawan Singapura dua gol tu disebabkan dia tu tak sepatutnya lah. Bagi aku bukanlah ada player yang lebih bermain teruk pada hari itu. Tapi kalau kau nak komen sebagai ketua kapten pasukan Harimau Melaya, minta maaf, Aidil bermain bawah par untuk dua perlawanan ni. Mungkin tapi untuk aku optimis, aku masih positif. Itulah pemain bola sepak profesional ataupun superstar macam mana pun akan ada hari yang it's a bad day at the office lah bagi aku. Aku tahu kalau Amir ada kat sini dia akan macam terus je bantai aku kat sini, ataupun ada ramai yang tak setuju. Aku terus lah kan, bagi aku karakter kapten dalam dia ni, aku tak terkejut Kim Panggon akan bawa dia juga di kelayakan Piala Asia ni nanti. Aku rasa karakter yang dia ada, pengalaman yang ada sangat crucial. Of course, semua orang, aku sendiri pun rasa selesa dengan kehadiran Khuzaimi PE, gandingan Syarul Saad dan Khuzaimi PE. Tetapi macam aku cakap, akan ada, nama pun pasukan bola sepak ni, satu tim ni bila kita bawa ke satu tournament, dia bukan pasal 11 player yang terbaik yang main di atas padang. Kena ingat tu bagi aku. Kalau 30 tu adalah pemain yang akan bermain di 11 yang bermain dan lagi yang di simpanan dan sebagaimana, itu semua memain peranan untuk kelayakan Piala Asia tu. Bagi aku, kenapa aku bagi contoh sikit, mungkin ada orang kata tak payah bawa pun, tak relevan pun. Katakan lawan Bangladesh, aku tak ingat kita punya first game Bangladesh ke ataupun katakan perlawanan pertama, katakan Khuzaimi PE injured, kita perlukan mata yang berharga.
kan. Benda-benda macam tu, pengalaman yang menentukan, player-player yang ada pengalaman, benda tu semua. Aku bagi contoh sikit lagi, minta maaf Amin, sebab ini terjadi di mana kalau kawan-kawan semua ingat tahun 2014 Piala AFF, di mana kita semua kalau ingat lagi, kita dekat sana Min, perlawanan pertama Malaysia lawan Myanmar Piala AFF 2014 di Jalan Besar, Stadium Jalan Besar, di mana player berjersey nombor 12 bermain defensive midfielder ataupun CM tak salah aku, iaitu Syukur Adan. Ramai tak suka permainan dia masa tu. Dia dah terlalu tua, dah tak relevan, betul tak? Tetapi kau tengok, throughout the whole campaign 2014, bila kita kalah di final 3-2 dengan Thailand, dia tetap dijulang sebagai hero. Sebab apa? Karakter yang dia bawa. Kena ingat tu, aku cakap karakter tu membawa juga di Hanoi, yang kita kalah di Shah Alam 2-1 dan menang di Hanoi 4-2. Bila yalah masa tu Syukur dekat midfield, tapi aku rasa zaman tu Kira Jogopal aku tak ingat lah. Okay, but 2014 Pablo Dola. Dola. Okay, sorry, Dola Saleh. So daripada dia main CM, DM, main midfield, Syukur pergi ke defend. So bagi aku karakter seorang pemain-pemain tu, aku cakap crucial game di Hanoi, Syukur mengubah segalanya. So aku rasa orang seperti Aidil ni masih relevan. Cuma kita tak boleh mengharapkan Aidil seperti Aidil yang dulu lah. Sama juga seperti kita semua dah boleh tolerate dengan Safiq Rahim, dah bukan Safiq Rahim yang dulu. Tapi ada certain benda yang kita masih menagihkan. Dia punya pengalaman dan kepoyaan dan semualah ability dia masih ada. Okay. Jangan terlalu, aku nampak semua melatah sangat lah Min, macam tak relevan. Terus macam forget it. Aku tak boleh lah. Aku tak setuju part tu lah. Aku faham sebab bola sepak ni sebenarnya result based dan penyokong semua adalah fikal. Fikal ni bermaksud kau menang aku julang, kau kalah aku keji. Itu bagi aku bola sepak moden, itulah bola sepak moden. Tak tiada kesabaran lah. Ini penyokong lah. Aku faham bab tu lah. Kalau tanya aku pula, aku ada setuju dan aku ada tak setuju lah. Macam untuk aku persembahan Aidil Zafwan dua perlawanan ni terlalu biasa lah. Aku rasa 2 gol yang terlepas lawan Singapura, aku setuju dengan kau Ju, bukan salah dia. Sebab gol pertama kalau kita tengok, Dion lambat turun sebab posisi tu adalah posisi Dion Kools. Dion lambat turun dan membiarkan pihak lawan untuk melakukan hantaran lintang. Itu gol pertama, sorry. So sebenarnya memang betul Aidil lambat react untuk menampan, dan juga sebenarnya Corbin tak nampak Ihsan Fandi daripada belakang kan. Tapi sebenarnya Dion Kools yang lambat untuk cover gol pertama tu. Okey, itu gol pertama Ini aku cerita by goal lah Dan lepas tu baru kita nampak Aidil mungkin lambat bertindak lah. Okey, gol kedua pula bermula di posisi sebelah kanan juga, sebelah Dion. Dion juga lambat turun sebab dia daripada atas, out of position. Ada ruang yang ditinggalkan oleh Dion. Tapi yang mark player tu time tu adalah Syarul Saad. Okey? Syarul Saad cuba menutup ruang di sebelah luar dan dia masuk melepaskan diri daripada Syamil, Syarul Saad dan juga Dion. Dan sebenarnya tak sepatutnya berlaku lah sebenarnya kan. Dan lepas itu baru kita nampak Aidil lambat nak react. Tetapi bukan, bagi aku itu bukan salah Aidil. Pemain tersebut ialah pemain Singapura yang apa orang kata tu, walaupun tu bagi aku tu orang Syarul Saad lah. Dia kena mark. Tapi to be fair untuk Syarul Saad juga, dia kena tengok right wing Singapore, which is patutnya Dion Kools yang cover kat sebelah tu. Jadi sebab tu dia macam, aku kena pergi luar tapi ada same time aku kena masuk. Macam tu lah lebih kurang kan. So sekali lagi bagi aku Dion Kools out of position lah. Okay, 3 pemain terlepas apabila penyerang tersebut melakukan rembatan. Aidil pun tak sempat nak lakukan hadangan lah. Okey, jadi untuk aku nak salahkan Aidil seorang sahaja dalam 2 perlawanan ni tak betul. Memang tak betul. Okey, cumanya aku lihat pada perlawanan secara keseluruhan. Maksudnya sebelum ni di AFF, di kelayakan Piala Asia dan perlawanan persahabatan sebelum ni yang Aidil ada involve. Aku tengok balik lawan UAE. Gol pertama Aidil ada terlepas penyerang. Okey. Tapi ingat, lawan UAE kita kena bantai. So, bukan. Itu mistake Aidil satu gol tu, tapi gol-gol lain, mistake orang lain lah. Betul tak? Okay. Lawan Vietnam, AFF, banyak melakukan kesilapan individu bila aku tengok balik. Banyak dia, yang bukan lead to goal lah.
yang ada kesilapan dia, lepas tu penyerang ni semualah. And then lawan Uzbek, gol ketiga beliau sekali lagi hilang pihak lawan. Gol ketiga, tapi lawan Uzbek kita kena bantai juga 4-1 ke 4-0, tak ingat. And jadi bukan salah Aidil seorang, Aidil part of it, okay. Lawan Jordan, gol kedua Aidil terlanggar Farizal dan menyebabkan bola tu jatuh ke pihak lawan. Aku tak tahu kau ingat ke tak. Benda ni aku rasa kau ingat kot, yang dia terlanggar Farizal, pihak lawan masuk and score. Itu lawan Jordan. Itu pun perlawanan persahabatan. Okey, kalau nak ikutkan semua ni, nak kata 100% salah Aidil, tak betul lah. Tapi part of it, dia sebagai kapten, macam kau cakap, sebagai ketua pasukan, bagi aku tak sampai level yang sepatutnya kau bersaing sebagai seorang kapten dan sebagai seorang pertahanan. Kita kena ingat, Aidil yang sekarang bukan Aidil yang dulu. Yep. Aku kritik berdasarkan facts. Maksudnya, Aidil pernah menjadi salah seorang pertahanan yang terbaik dalam Malaysia. Dan bagi aku, dulu aku fikir, tak ada Aidil susah ni. Sebab aku tahu dia seorang yang robust, seorang yang ganas, masuk habis. Tapi sekarang dia dah lambat. Reaction dia dah lambat. Yelah, kita tahu faktor umur. Ini lumrah bola sepak, Juf, kan? Kalau kita tengok, semua pemain macam tu. So, bagi aku, dia dah bukan on level yang kita hendak. Mungkin macam kau cakap, pengalaman. Tapi, pengalaman tu mungkin boleh pergi sampai tahap AFF. Tapi kalau kau pergi tahap Piala Asia lawan Arab-Arab ni, aku rasa kau akan struggle lah against penyerang yang lebih berkaliber lah kan. So itulah, itu aku punya komen lah. Dan kita kena ingat, dengan JDT pun dia dah tak diturunkan. Bukan jarang diturunkan, aku dah lama tak nampak dia diturunkan. Sebab yang selalu diturunkan adalah Mauricio, pertahanan Australia tu. Aku tak ingat nama dia siapa. Shane Lowry. Sean Lowry kan. Shane orang lain pula kan. So dengan Syarul Saad pun ada diturunkan. So dia dah pass his prime lah. Aku rasa kalau Kim Panggon nak bawa dia juga, mungkin bukan sebagai, untuk aku lah, pandangan aku bukan sebagai first 11 lah, selebasan utama. Untuk ada dia. Agree. Sebab tu aku tak cakap pasal first 11 sajalah. Maksudnya sebab aku tengok kat Twitter semua dan sebagainya, cuma macam cakap memang tak patutlah drop dan bagaimana. Kena ingat satu je, macam aku cakap, kalau Syarul Saad atau Zamir PE tak dapat start untuk as a first 11, siapa nama yang baik? Itu soalan seterusnya. Kalau bukan Aidil, siapa kau rasa pemain yang sepatutnya berada di situ? Kalau bukan Aidil. Okay, katakan Zamir PE dengan Syarul, tapi kalau Aidil tak ada kat situ, siapa kau rasa? Kau ada nama, Juf? Maksudnya kalau ni first 11 ke ataupun squad yang akan dibawa nanti? Maksudnya bagi kau, kalau kita tak pilih Aidil lah, siapa yang patut dipilih? Yang tak pernah dipilih ke? Ataupun yang ada dalam squad bagi kau, Junior Estal ke, Dominic Tan ke, siapa-siapa lain, ataupun yang tak pernah dipilih lagi ke? Okay, kalau tanya aku pilihan yang aku ni suka, aku faham akan ada ramai ataupun kawan-kawan sendiri akan pilih macam Syarul Nazim dan sebagaimana, tapi aku suka juga kadang-kadang player yang telah membuktikan di peringkat antarabangsa, maknanya dia dah pernah di bin call up tapi mengisi posisi tu. To be honest, tak ada masalah untuk Syami Kuti pun untuk posisi tu, to be honest. Sebab kalau macam kalau dijemput, kalau DM tu dia punya nominees tu ramai seperti Kevin Faraj ke, Akram ataupun Afif Fazail sekalipun yang dipanggil. Jadi untuk centre back sendiri, aku rasa tak ada masalah pun untuk Syami Kuti isi pun. Sebab aku cakap, kalau akulah diberi plan, aku lagi suka player yang telah dibuktikan dekat international level, memang diorang boleh perform. Untuk DM kepada centre back tu is not a big issue lah. Mungkin betul kawan-kawan ramai orang akan cakap, panggil lah Syarul Nazim, panggil lah player Terengganu, siapa tu nama dia, aku minta maaf tak terlupa, yang pernah bin call tapi tak datang. Tapi semua tu kena ingat, benda tu mereka belum membuktikan di peringkat antarabangsa. Ya betul, dia akan cakap kau tak bagi peluang macam mana. Betul, maksud aku bila Amin ni soalan ni, bila kalau dah bawa kepada satu kempen tu, kita of course nak yang terbaik. Sebab tu yang aku cakap, when you go to in a tournament, memang dia akan ada mixture of everything lah. So if with no Aidil, that is my answer. Itu jawapan aku. Aku lebih suka yang fresh lah, yang baru, because
Aku macam jawab balik soalan kau lah Ju. Kalau bila lagi nak bagi dia orang ni peluang, bagi akulah orang Okay. macam Rodney Kelvin yang bermain 18 penampilan bersama Kedah musim lepas, Syarul Nazim yang cemerlang dengan Selangor, walaupun Selangor banyak melepaskan gol tapi dia salah seorang pemain yang cemerlang lah. Dan aku dengar sebenarnya Syarul Nazim pun sebenarnya dia terkejut sebab masa dia masuk training camp, yang aku dengar lah, dia terkejut sebab international level lah kan lain kan. Tapi itu pengalaman lah yang dia perlu timba dan mungkin boleh diberikan. Mungkin dia tak patut masuk terus sebab macam Kuzami PE, kita tahu dia pernah mewakili skuad kebangsaan tahun 2016 walaupun bukan sebagai pemain utama ke apa kan. Dia ada pengalaman sikit lah dekat situ kan. Lepas tu Syarul Nizam juga ya, dengan Terengganu yang bermain 20 penampilan bersama Terengganu musim lepas, dan juga beliau adalah pemain bawah 23 tahun negara. So bagi aku lebih suka fresh lah. Kalau aku jadi coach pun aku jenis yang memang suka menerapkan pemain muda, tapi benda ni risiko lah. Sebab kau tak ada track record kan. So tapi memang akan ada kesilapan lah daripada pemain-pemain muda ni. Tapi itu benda yang aku rasa kena ambil risiko lah untuk akulah. Itu pandangan akulah. Okey, kita seterusnya. Untuk kau lah Ju, apa yang menjadi kerisauan selepas dua perlawanan ni kau rasa? Untuk kau lah, ada tak benda yang kau rasa risau-risau sikit? Kerisauan lepas kau tengok dua perlawanan ni. Aku macam orang yang kau selalu kenal ni. Aku ni seorang yang selalu positif. Jadi kau tak ada benda yang kau risau lah. Okey lah. Okey, sebab sejujurnya kerisauan tu okey lah. Kalau tanya nanti aku jawab secara keseluruhan, tapi kalau bin spesifik untuk kerisauan, mungkin ketiadaan kalau Syafiq Ahmad tu macam hari benda yang sama aku nak cakap. Bila dia injury, aku rasa tempat dia tu terasa sangat. Minta maaf cakap, Muhammadu Sumari bukan tak bagus, tapi dia kena buktikan lagi kenapa dia dinaturalisasikan sebagai rakyat Malaysia. Tak cakap dia betul. Sebab aku kena bagi kredit juga kat Sumari sebab okey, dua game tu mungkin kurang menonjol, tapi aku tahu perlawanan ketiga lawan kelab daripada Singapura Emirates ni menang 3-0, dia menjaringkan gol. Jadi bila dia menjaringkan gol, bagi aku striker is about that lah. Kalau kau ada in a score sheet, you are doing your job. Untuk akulah, tak kisahlah berapa tap atau sebagaimana. Tapi itulah, kalau soalan kau, kerisauan tu adalah paling terasa, itulah dia. Aku nak jawab benda yang sama lah dengan kau. Aku rasa kita tiada pengganti Syafiq Ahmad. Itu pandangan akulah. Syafiq Ahmad ni seorang pemain yang bertenaga, yang suka menekan pihak lawan. Seorang team player Dia memang seorang team player. Dia bukan goal scorer Dia seorang team player. Kau tengok gol pertama Akir Rashid tu pun dia yang buat larian. Dia tak kisah kalau dia tak jaringkan gol sebenarnya. Pergerakan dia yang beri rakan-rakan lain ruang untuk bergerak. Beliau boleh buat kombinasi permainan dengan rakan-rakan lain. Bukan senang. Pemain yang orang kata yang akan nak, orang kata dia bukan penjaring gol, tapi dia sentiasa bagi 100% lah bagi aku, Syafiq Ahmad ni. Work rate dia lebih kurang macam Syamil Kuti. Work rate dia memang 100% lah. So ini Syafiq Ahmad. Dia punya movement, dia punya pergerakan, dia punya create ruang, kombinasi permainan. Sumari pula sebagai penyerang, dia membagi dimensi yang lain. Kalau kau tanya aku, Sumari ni lebih suka hold bola di atas. Mungkin kurang larian, work rate pun kurang. So kita pun kena ingat bila kali terakhir Sumari beraksi sebagai penyerang. Sebab dia adalah seorang pemain sayap sekarang ni lah. Dulu memang dia sebagai penyerang. Tapi itulah, di JDT pun dia seorang pemain sayap. So bagi aku itulah yang menjadi kerisauan. Bila Syafiq Ahmad tak ada, aku tak tahu. The next best thing is mungkin Darren Lock lah yang tengah perform dalam Liga. Itu pun kita tak tengok dia lagi main untuk Malaysia betul-betul macam mana. Kita hanya tengok dia bermain untuk PJ City kan, yang menjaringkan gol apa semua kan. So itulah, itu yang menjadi kerisauan aku lah. Memang kita susah nak mencari pengganti Syafiq Ahmad. Okey, pemain mana yang tak dipilih kali ni yang boleh dipilih untuk menjadikan pasukan lebih baik dengan sistem yang diterapkan Kim Panggon? Kau rasa? Pemain yang baik,
Bila kau dah tengok Mungkin sistem Kim Panggon ni kan, kau rasa pemain mana yang tak dipilih yang kau rasa wajar, sesuai lah kau rasa dengan sistem Kim Panggon ni? Secara jujurnya mungkin macam kau sebut tadi, Darren Lock, kenapa aku pilih Darren Lock sebab aku nampak Syafiq Ahmad adalah pilihan terbaik, tetapi ini andaian aku sendirilah. Syafiq Ahmad untuk memberikan 90 minit di dalam kelayakan Piala Asia, dengan cara permainan dia tu agak akan ada hujung-hujung tu akan ada keletihan. Jadi betul, aku rasa kita memang memerlukan seseorang yang seperti dia juga tetapi yang boleh menjadi super sub. 10 atau 15 minit terakhir itu pengganti yang baik. Bukan macam kau cakap tadi pasal Sumari dia memberi dimensi yang lain, tapi kita perlukan pemain yang bertenaga dan yalah seperti dia juga yang aku nampak ada sedikit daripada Darren Lock lah dengan larian-larian. Dan yalah, Darren Lock pun sebenarnya bukan asing pun dekat dengan pasukan Harimau Melaya, betul tak kan? Dia tak adalah Dia bukan first team lah. betul, tapi akan dia selalu di call up juga kan untuk Betul. pasukan muda dan jadi itulah kalau kau tanya aku, dimensi penambahan yang itu yang aku nak tengok actually. Sebab aku memang rasa Syafiq Ahmad tu dia bagus, tapi throughout 75 minit kalau kita memerlukan lagi satu gol ataupun kita perlu menambah jaring gol untuk kelayakan tu kan, mungkin kita kena ada satu someone yang fresh untuk masuk membuat sesuatu di bahagian hadapan. Okay. Untuk aku ada 2-3 nama lah kat sini, tapi ringkas je lah. Satu Akram lah. Aku rasa kalau Syamil tak main, aku rasa Akram boleh melakukan tugas yang lebih kurang lah. Sebab dia orang punya peranan ataupun orang kata karakter tu lebih kurang. Kalau kau tanya aku lah, itu satu. Nombor dua, Nazmi. Nazmi ni aku rasa dia upgrade daripada Safiq Rahim. Kalau kau tanya aku lah, sebab nak kata pengalaman Safiq Rahim mungkin lebih, tapi dari segi passing, daripada segi kontrol bola, dia boleh close control, dia boleh passing, dia boleh bawa bola ke depan dan dia boleh masuk dalam kotak penalti dan jaringkan gol juga kan. Ya, so aku rasa dia sangat sesuai dengan sistem Kim Panggon. So sayang sebenarnya Nazmi Faiz tak ada hari tu. Dan macam kau cakap tadi lah, dia ada keupayaan untuk menjaringkan gol juga. Dia boleh shoot, dia boleh rembat bola apa semua. So aku rasa ini Nazmi Faiz adalah upgrade kepada Safiq Rahim lah. Ini bukan disrespect kepada Safiq Rahim. Ya, Safiq Rahim pun dah berumur juga kan. So lagi seorang aku nampak ialah Al-Hafiz Harun. Al-Hafiz Harun ni pun belum kena test. Ini adalah risiko jugalah. Satu aku suka Al-Hafiz Harun ni bila aku tengok masa dia dengan Penang, dia dengan Kedah, 2 game yang aku baru tengok ni kan. Dia seorang yang mempunyai vision, creativity untuk hantar bola juga. So Kim Panggon ni, dia kalau kau tengok sistem dia very direct. Dia suka seorang yang dapat bola, hantar. So kau kena ada pemain yang mempunyai vision atau creativity untuk menghantar bola, meloloskan bola, maksudnya through pass ke. Al-Hafiz Harun ada ability tu kalau kau tanya aku. Cumanya di peringkat antarabangsa kita tak test dia lagi. Tak tahu lagi ya. Lepas tu ada nama orang cakap nama Kobe Jai. Pemain darah campuran lah. Yang bermain di Peterborough di UK. Dia bermain untuk bawah 23 tahun. Macam Lokman jugalah. Lokman main bawah 23 tahun kan. Dia pun main bawah 23 tahun juga. Pasukan Peterborough, bukan pasukan utama. Tapi dengar cerita, aku baca daripada fan Peterborough, daripada jurnalis semua cakap dia bagus. Dia antara orang kata yang boleh naik untuk first team, Kobe Jai ni. Ini pun risiko jugalah. Sebab benda ni aku rasa Kim Panggon kena hantar scout untuk tengok ataupun minta report ke apa kan. So itu salah satu orang duk bisik-bisik lah kan. So okay lah. Last kali lah Juf. Apa kesimpulan selepas 2 perlawanan persahabatan menentang Singapura dengan Filipina yang untuk kau lah? Apa kesimpulan secara keseluruhan? Kau berpuas hati ke? Kau rasa kau nak maki ke? Kesimpulan yang aku boleh rangkumkan segala-galanya di bawah era Kim Panggon, jurulatih Korea yang pertama, Harimau Melaya ada, aku rasa kita terlalu banyak, nombor satu, banyak sangat terlalu yang
berfikiran macam ni kita nak main dan sebagaimana. Aku rasa kita kena lebih tenang sebab dan berpijak pada bumi dan nyata semua. Aku rasa penyokong-penyokong tahu yang kita kalau tengok balik topik-topik kita pun lepas AFF tu dari 2 bulan 12 tu sampai ke Raya Cina berat 12 bulan 1 bulan 2 mencari kita macam tak ada arah tuju pasukan bola sepak. Jadi apa yang kau expect daripada perlawanan pertama dan kedua ni? Untuk aku tu aku cakap mungkin orang aku cakap lah aku terlalu positif. Tak, bagi aku itu yang aku tengok. Kita daripada yang macam hampir tiada apa-apa tapi sekarang ni dengan ada sebenarnya ada progres yang banyak. Bukanlah progres tu besar tapi dia lebih baik. Dia lebih baik nampak di tangan yang lebih baik. Aku rasa seperti kita kena put on trust lah bila seorang jurulatih Kim Panggon sendiri pun cakap untuk seri dengan Singapura adalah lebih kurang 1,000 kali dia cakap dia boleh dilakukannya. Tapi itu bukan yang dia cari. Yalah, bukanlah dia yang dia cari. Maksudnya kira macam dia tak kisah pun seri ke tak. Betul, dengan Rizal. Dia nak benda lain daripada perlawanan tu. Betul, dia cari keserasian dan sebagaimana. Yang which is aku nampak cukup baiklah. Macam aku cakap, mungkin terlalu awal tetapi cukup membuktikan seperti kawan-kawan pernah cakap, kalau pernah ingat quote dan ada juga penyokong-penyokong yang cakap kita tak kisah untuk kalah tapi bermain dengan lebih baik. Aku rasa lawan Singapura itu banyak benda yang positif lah. Cuma lumrah kita lah bila dah dapat yang kita keputusan kita kalah tapi ada benda yang baik kita nampak daripada perlawanan menentang Singapura tapi mungkin tak cukup. Tu aku cakap mungkin expectation kita tu lebih. Yang bagi aku nak expectation ni macam ibaratnya sebelum ni kita dah pernah masuk World Cup. Macam kita AFF tu dah pergi final. Ingat kita AFF 2020 tak layak pun semi final. Betul. Jadi untuk kelayakan Piala Asia ni kita nak expect tim kita lebih baik je daripada AFF tu. Memanglah orang kata kena target tinggi, of course. Tetapi coach Kim Panggon ada berapa bulan saja, baru 7 hari berkelana 10 hari dah mendapatkan benda yang positif. Jadi kita ambil yang positif untuk aku. Okey. Keseluruhannya. Okey, keseluruhannya untuk aku pun rasa positif. Bagi akulah ada nampak sedikit identiti sikit lah cara macam mana Kim Panggon ni nak bermain. Ada macam first video yang aku buat ataupun video yang sebelum ni yang kita buat ataupun kita rakamkan kan. Ada identiti, struktur tu ada nampak, cuma ada kelengkabut sikit lah lawan Singapura. Biasalah, benda baru kan. So kita tak boleh expect benda tu dah perfect kan. Cumanya test kita akan jadi lagi besar lah sebab kita lepas ni dah tak akan lawan pasukan-pasukan daripada Asia Tenggara kan. So bagi aku okay, aku rasa not bad sebenarnya. Lebih direct, lebih agresif, intensity lebih baik kalau kau tanya aku dari sebelum ni. Cumanya macam aku cakap lah, bila berdepan dengan lebih pantas je. Cumanya bila berdepan dengan pasukan Asia yang lebih baik, itu kita baru kita akan tahu level kita kat mana lah. Pasukan pun nampak tak takut untuk menyerang. Macam lawan Singapura, walaupun kita tewas tapi kita memegang bola. Ada orang kata coach Singapura memang plan untuk pump bola je. Okay, fine, memang itu dia punya game plan. Tapi at least kita pegang bola, kita ada chances kita create lawan Singapura tu. Safir Rahim ada chances, ada beberapa peluang yang kita boleh perbaiki. Contoh macam Dion Kuz lampau out of position. Mungkin kalau dia tak out of position sangat, mungkin result mungkin berbeza, kita tak tahu lah kan macam mana kan. So itu bagi aku dalam masa yang singkat ni untuk siapkan pasukan, aku rasa aku boleh bagi B lah. Tak teruk, tak adalah gila power sangat tapi tak teruk. Bagi aku okey, positif lah bagi aku. Aku rasa beliau dalam, mungkin ramai orang tak setujulah dalam proses bereksperimen, tapi kau kena ingat eksperimen tu kena ada. Sebab macam mana kalau dia tak eksperimen ataupun dia nak buat cara baru, takkan kau expect semua pemain dah faham? Itu sukar lah kalau kau tanya aku kan. So aku okey, aku tak ada masalah. Aku rasa kita punya ujian lebih besar lah untuk perlawanan akan datang, dan aku harap kita boleh terapkan lagi lah permainan ni dan akan jadi lebih baik. So itu kesimpulan aku lah selepas 2 perlawanan. Jadi itu sajalah aku rasa. Kita dah rangkumkan Juf untuk
untuk kita punya episod kali ni. Dah bercerita pasal Aidil, dah bercerita pasal Kim Panggon, dah bercerita pasal sistem, Syamil Kuti dan pemain-pemain lain kan. So kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Mungkin selepas ni kita akan cerita benda lain lah sebab dah Liga pun dah akan bermula. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.